Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita sehingga ke saat ini. Nikmat kehidupan yang kita kecapi saat ini adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menandakan Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri kepada kita ruang kesempatan untuk kita melakukan amal ibadah di atas muka bumi ini. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan kita dijadikan oleh Allah SWT untuk menyembahnya. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, yakni untuk beramal ibadah lillahi ta'ala, kerana Allah, bukan kerana keduniaan, bukan kerana keterpaksaan, bukan kerana yang lain, tapi hanya semata-mata kerana Allah. Jadi kerana itulah tuan-puan dirahmati oleh Allah, syaitan berusaha menyesatkan kita daripada jalan ini. Allah SWT berfirman, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Musuh yang nyata adalah musuh yang sebenar-benar bagi kita, tidak akan pernah menjadi kawan. Jadi kalau kita berkawan dengan syaitan di kalangan jin dan syaitan di kalangan manusia, pastinya jalan kita akan tersesat. Oleh kerana itu tuan-puan dirahmati oleh Allah, Allah uji kita dengan pelbagai ujian, mehnah tribulasi dalam meniti kehidupan ini. Oleh kerana itu tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari dan saat ini sehingga kini kita masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai ujian, termasuk kesakitan, gangguan dan sebagainya lagi. Tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itulah kita yang diuji dengan gangguan, dengan kesakit ini. Marilah sama-sama kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kaedah ikhtiar yang syar'i, yang diradai oleh Allah. Bacaan tersebut, kaedah tersebut, bahan yang digunakan, doa yang dipanjat, amalan yang dilakukan pastinya berdiri di atas garis panduan syariatnya, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini insya-Allah saya dan tim saya berada di Tanah Merah, Kelantan. Insya-Allah akan buat khidmat ruqyah di Masjid Padang Siam, Tanah Merah, Kelantan. Jadi semua yang berkelapangan pada pagi ini dijemput hadir ya, sama insya-Allah. Jadi tuan-puan, kita buka soalan. Ada soalan ke? Macam mana mimpi semalam? Apa mimpi semalam? Mimpi tanah kubur ke? Mimpi orang kejar ke? Mimpi ular ke yang berwarna-warni, warna hitam, warna kuning, warna putih? Ada yang bermimpi dia dapat satu barang, iaitu buah-buahan. Apabila dia ambil buah-buahan tersebut, bila sampai di tangannya, maka buah-buahan tersebut bertukar menjadi keris. Lalu dia terkejut, tersedar dalam mimpi. Tersedar daripada mimpi. Lalu pada mulai saat itulah dia terasa seperti senantiasa diperhatikan, senantiasa nampak kelibat. Itu bererti dia menerima pusaka ataupun saka secara terpaksa ataupun ditipu daya melalui mimpi. Itu di antara tipu daya syaitan kepada kita. Sedangkan kita tak pernah pun ada niat dan sebagainya untuk menerima dia dalam kehidupan kita. Jadi tuan-puan, macam mana mimpi semalam? Ataupun ada apa-apa masalah, boleh ajukan soalan. Kita santai sahaja pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-puan kalau ada soalan boleh tanya direct, insya-Allah. Kita santai sahaja pada pagi ini. Pagi ni pagi Sabtu. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua dah solat subuh lah, insya-Allah.
Yang wuzu macam mana yang wuzu? Gantikan solat subuh tersebut dengan zikir kepada Allah dan doa. InsyaAllah. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, suka di sini saya nak kongsikan satu kisah. Banyak kisah ada, tapi saya nak kongsikan pada pagi ini satu kisah sahaja. Kisah ini berlaku kepada pesakit saya. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, berlaku pada pesakit saya. Suatu hari dia bergaduh dengan suami. Ini berlaku di Terengganu ya. Saya dah sebut nama kampung apa. Ini berlaku di Terengganu. Dia dan suami ada masalah, bergaduh. Dan suaminya tak nak balik rumah. Mungkin pergi ke tempat lain lah. Kemudian dia mengadu kepada kawannya. Kawannya kata, aku boleh tolongmu. Kita pergi jumpa bomoh. Lalu dia pergi jumpa bomoh. Bomoh tu minta salah satu barangan ataupun pakaian yang pernah digunakan oleh suami. Nak mudah, baju. Lalu dia balik rumah ambil baju. Baju suaminya dan baju dia. Dua-dua. Ambil baju suami, ambil baju dia, isteri. Lalu dia dan kawannya pergi ke bomoh tersebut, memberikan baju suami dan baju dia. Kemudian apa berlaku? Bomoh itu ambil baju isteri dan baju suami, digabungkan bersama, diikat lengan baju kanan dan lengan baju kiri sepasang suami isteri itu. Dan baju itu dilipat. Kemudian dibacakan lafaz azaim. Lafaz azaim ni adalah lafaz-lafaz mentera lah. Dipanggil dengan tujuan untuk merapatkan kembali hubungan suami isteri, ataupun merapatkan kembali kasih sayang suami isteri. Kasih sayanglah sangat. Lalu apa yang berlaku? Maka bomoh tersebut kata, ambil ini, jangan tunjuk pada suami, tapi letakkan di bawah katil, ataupun di bawah kerusi, ataupun di bawah almari. Lalu dia letakkan di bawah katil. Dan suaminya tak pernah cek di bawah katil itu ada apa. Itulah suami. Tak pernah menyapu, tak pernah cek. Kadang-kadang kita perlu juga kemaskan bilik kita sendiri. Kemudian apa yang berlaku bila dia letak saja, suaminya balik. Bila balik, dia duduk atas katil tu, duduk atas kursi tu, duduk sentiasa buka almari tu, menjadi semakin kasih padanya dan mendengar akan kata-katanya. Ini dipanggil sihir. Sihir putih dipanggil. Ataupun amalan putih orang dulu panggil. Ini sudah termasuk dalam bab sihir, walaupun tujuan baik, tapi caranya tidak kena. Kalau nak suruh suami kasih, kita layan suami dengan baik, dengan lembut. Jangan naik suara. Masak sedap-sedap, pakai wangi-wangi, hias untuk suami. Itu caranya. Bukan dengan cara pergi jumpa bomoh. Lepas tu mulalah. Semakin lama, dia terlibat. Suami pun nampak terlibat isteri dalam bilik. Isteri duduk kat luar. Sering kali nampak kelibat dalam rumah. Dia pun sering kali kalau duduk dalam bilik tu rasa diperhatikan. Apabila budak kecil tu ada dalam rumah tersebut, budak kecil tu menangis. Keluar rumah okey. Itu. Apabila ada kanak-kanak sentiasa nampak seperti ada hantu lah. Dalam bilik tersebut, di luar bilik tersebut. Tu di tempat barangan sihir itu ada. Dipanggil sihir putih. Allahu Rabbi. Akhir sekali dia datang berubat dengan saya. Kita cek ini pendamping.
Pendamping ini mungkin disebabkan amalan ataupun barangan ataupun gangguan tempat tinggal. Cek punya cek, diagnos punya diagnos, tazkiyatun nafs. Maka dia pun mengakulah pergi jumpa bomoh. Okey, kerana itu, ini berlaku di Terengganu. Kemudian kita ambil lah benda tu, kita batalkan dan sebagainya. Ini bukan caranya. Maka isteri telah buat sihir kepada suami, dipanggil sihir putih. Tujuan baik. Tapi matlamaknya baik, tapi keedahnya keedah yang haram, tak boleh. Kerana itu adalah sihir, dipanggil sihir putih. Sihir tapi tujuan baik, tak boleh. Kemudian lepas dibatalkan buhul sihir, barangan sihir tersebut, kita peleraikan dia punya lengan baju sambil baca ayat pembatal, direndam pula baju tersebut dalam air. Kemudian kalau boleh guna, kita guna. Kalau tak nak guna, kita bakar. Lepas rendam. Bukan bakar terus, kena rendam dulu. Kalau ada ikatan, kena peleraikan. Baca 3 ayat pembatal sihir. Apa 3 ayat tu? Seperti mana yang telah kami kongsikan dalam grup As-Sazar Official, Telegram As-Sazar Official. Dalam tu ada 3 ayat. Saya baca 3 ayat tu. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Sadaqallahul azim. Itu ayat pertama. Ayat ini mengisahkan bagaimana tukang-tukang sihir Fir'aun dikalahkan oleh Nabi Musa AS hanya dengan sebatang tongkatnya. Dan tongkat itu berubah menjadi ular betul dan menelan tali-tali yang telah dilemparkan oleh tukang sihir Fir'aun, yang mana berubah menjadi ular kecil, iaitu ular palsu, kerana disihir mata pandangan ketika itu melihat ular tali tersebut berubah jadi ular palsu. Tapi tongkat Nabi Musa AS berubah menjadi ular betul dan telang habis. Lalu tukang-tukang sihir ini, dia melakukan sihir, dia tahu itu bukan sihir, itulah mukjizat. Lalu dia bersujud kepada Tuhan Nabi Musa, Rabbi Musa wa Harun. Tukang sihir itu beriman semua. Lalu tukang sihir itu dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mereka mati dalam iman. Okey, tukang sihir pun bertaubat kepada Allah. Apatah lagi kita ini. Yang telah menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi yang terdahulu. Yang ada Al-Quran dengan kita. Yang Allah janji Al-Quran itu sumber kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan akan Al-Quran yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kita semualah. Jadi yakinlah Al-Quran itu sumber kesembuhan. Itu ayat pertama kita baca untuk membatalkan ataupun tiup dalam air. Tiup dalam nasi pun boleh. Tiup dalam air kowe. Nak tiup macam mana air kowe ni? Letak dulu air dalam gelas, alajak, baca. Bagi anak-anak minum. Bagi kita, keluarga kita minum. Bagi orang yang kita syaki terkena sihir itu minum. InsyaAllah dengan mukjizat ayat Al-Quran ini, InsyaAllah ada kesannya. Yakin Al-Quran adalah sumber kesembuhan. Itu ayat pertama tadi. Nanti kalau nak ambil dalam grup Telegram As-Sazar Official, kita hantar. Fahim, tolong hantar balik. Atas sekarang boleh ambil. Percuma sahaja. Ayat yang kedua adalah ayat pembatas sihir, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ
innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah membatalkan segala ikatan, burulan sihir dan pengaruh-pengaruh sihir. Innallaha sayubtiluh. Tuan-tuan, ayat yang ketiga adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidus sahir ولا يفلح الساحر حيث أتى. Sadaqallahul azim. Ayat ini menceritakan Allah akan membatalkan sihir itu walaupun daripada arah mana dia datang. Arah depan, arah belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah akan membatalkannya. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu. Mereka tidak akan berjaya. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, walau datang daripada arah mana sekalipun. Mereka tidak akan berjaya, Allah akan patahkan rancangan mereka. Yakinlah. 3 ayat tu boleh ambil dalam grup Telegram Asaza Official. Okey, percuma sahaja. Amalkan. Tuan pada rahmati Allah, jangan risau, itu 100% ayat Al-Quran. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya baca sekejap. Oleh kerana itulah kesinambungan daripada kisah tadi. Suami rajin-rajin lacek, bawah kati ada apa? Rajin-rajin lacek, bawah kati tu ada apa? Bawah almari tu ada apa? Bawah kursi yang anda duduk tu ada apa? Jangan marah pula isteri dan sebagainya, tapi dakwah dia. Dakwah dia. Seru dia kembali kepada Allah. Nampak macam mana dia diuji oleh Allah. Bukan kerana apa, kerana dia sayang kita. Mungkin kerana dia tidak sanggup kehilangan kita. Mungkin dia tidak sanggup untuk bermadu dan sebagainya lagi lah. Biasalah orang perempuan kan. Baik. Azayiza Zai. Saya baca di ruangan komennya. Apa yang patut dilakukan oleh... Mana ni? Apa yang patut dilakukan oleh yang mengambil sihir tersebut untuk kembali kepada Allah? Mohon pencerahan. Okay, yang pertama adalah dia kena tahu perkara tersebut salah. Mungkin yang buat tu sihir putih ke apa ke, sihir hitam ke, buat sihir untuk tujuan baik ke, buat sihir untuk tujuan jahat ke, dia perlu tahu itu adalah haram dan perbuatan itu berdosa besar dan telah selangkah ke arah kesyirikan main sihir ni. Kemudian kena rasa menyesal dan bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah SWT, dan berhenti jumpa bomoh. Kalau ada barangan bomoh tersebut, serahkan kepada perawat yang berdekatan, kepada perawat yang syar'i. Okey, minta dia jaga privasi kamu. Okey, jaga rahsia ini dan kembali kepada Allah, istighfar. Minta dia bimbing untuk macam mana untuk menyelesaikan masalah ini, pengaruh ini, barangan ini. Okey, kalau boleh dia uruskanlah. Dan kita banyakkan istighfar dan berubah. Okey, ambil, ganti dengan Al-Quran. Ganti dengan Al-Quran, doa-doa syifa dan kaedah-kaedah yang syar'i. Itu caranya. Kalau ada barang, kena selesaikan barang. Tak cukup dengan taubat tapi barang masih tersimpan. Tak boleh. Azimat-azimat dan sebagainya daripada bomoh tersebut kena serahkan kepada perawat yang berdekatan. Dan minta pencerahan daripada dia. Biasa perawat kena bagi pencerahan kepada pesakit. Okey. Tuan Ahmad insya-Allah akan hadir jumpa Ustaz di masjid pada siang hari ini insya-Allah. Selamat datang Tuan Ahmad insya-Allah. Nanti pukul 9 program start pukul 9 pagi hingga pukul 1 tengah hari. InsyaAllah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang tu nanti rukyah call. Tuan-tuan juga boleh follow, boleh join yang group Telegram Asaza Official untuk mendapatkan makluman semasa.
Tuan-puan jangan lupa untuk like and follow page ini, Ahmad Sani Zamri. Dan tuan-puan juga boleh follow TikTok kami. Baru ada TikTok Ahsazah Center. Ahsazah Center. Dan juga IG Ahsazah Official. Itulah. Setakat. Kita aktif, paling aktif di FB dan juga Telegram. Nak aktif semua tak sempat masa. Yalah. Nak solat lagi. Nak buat amal ibadah lagi, nak kerja lagi, nak merawat lagi. Tak sempat masa nak main media sosial ni. Saya tak tahulah perawat lain tu ada masa yang panjang untuk main benda ni. Sebab kita nak baca Quran lagi, amalan tak sempat. Ni pun sempat, ni pun semput-semput sahaja. Kita orang Islam, kita kena ada masa. Takkanlah 24 jam dengan media sosial. Kita cari apa sebenarnya? Cari redha Allah ke redha manusia? Nak khidmat ruqyah ke nak bisnes sebenarnya? Yang bisnes-bisnes lah, takkan 24 jam bisnes lah. Tu kena bagikan masa betul-betul. Okey. Saya pun bukan 100% buat kerja ni semata-mata dak. Ini sampingan saja. Ini sampingan sahaja. Tu. Kadang tak perlu pakai samping pun. Kenapa? Kerana pesakit sentiasa di samping kami. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan ke? Silakan kalau ada soalan. Kalau tak ada, saya nak tutup lah. Terima kasih yang infak star tu. Dapat 200 star pagi ni. Jazakumullah khairan jazak. Semoga Allah SWT menggandakan pahala buat kalian. Dan memurahkan rezeki kalian. InsyaAllah. Wan Asyah. Bagaimana kalau nak batal buhu-buhu yang pernah ditanam di bawah rumah? Macam di tiang-tiang rumah. Bawah dulu-dulu. Oh, dia panggil tiang seriak. Di sekitar rumah dirasakan ada. Tapi tak tahu tempat yang betul-betul benda tu ada. Baik. Kalau kita tak pasti benda tu tempat kita tanam. Kalau kita tahu benda tu ditanam di mana, senang. Pergi gali. Jumpa tak jumpa, suku kira. Pergi gali dulu. Okey. Kalau tak tahu, contohnya kita gali tempat tu, okey. Gali, kalau jumpa barang, keluarkan barang tersebut pakai sarung tangan. Letak di tempat yang lain dulu. Kemudian basuh. Ambil air paik je. Baldi ke, ataupun wayar ke, sambung wayar. Basuh di tempat tersebut sambil baca 3 ayat pembatal tadi. Kalau ia berkaitan sihir. Kalau ia berkaitan azimat sahaja, baca surah Al-Falaq An-Nas pun dah boleh. Kalau tak ingat 3 ayat pembatal tadi, baca surah Al-Falaq pun An-Nas pun tak apa dah tuan-tuan. Baca berulang kali. Paling kurang 3 kali. Kalau tak ingat juga Al-Falaq An-Nas, okey, masuk tadika balik insya-Allah. Sebab budak tadika pun ingat Al-Falaq An-Nas ini. Al-Falaq apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Baca sampai habis. An-Nas apa? Qul a'udzu birabbin nas. Sampai habis. Berulang kali, paling kurang 3 kali. Baca sambil basuh tempat tersebut. Dan barang tersebut kena tengok dulu barang apa. Kalau berbentuk lembek dan sebagainya, okey, rendam dalam air je. Kalau berbentuk logam dan sebagainya, okey, ambil tukur, ketuk sikit. Cacakkan sikit sambil baca Al-Falaq An-Nas, kemudian rendam dalam air selama 1 jam. Rendam dalam air tu baca 3 ayat pembatal sihir. Kemudian benda tu dibuang ataupun ditanam. Jangan buang dalam sungai. Tanam ke dan sebagainya. Tanam tempat lain lah. Dia batal dah. Yang keseterusnya, tuan-tuan rahmatullahi Allah, kalau tak jumpa macam mana? Basuh dia di keliling rumah, di bawah rumah tu, di luar rumah tu. Basuh ke dengan air paik tadi. Baca Al-Falaq An-Nas sahaja. Sampai selesai. Dah selesai. Yang penting, jiwa kita ini buang. Bahawasanya benda-benda tersebut mempunyai kuasa melindungi kita, mempunyai kuasa memberi rezeki pada kita. Tidak ada yang kuasa dengan sifat-sifat tersebut melainkan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha melindungi, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha memberi rezeki. Bukan perkara tersebut. Oh, itu asbab saja, tak layak jadi asbab. Kalau macam air ni, air teh ni, kita kata, hilang dahaga minum air. Kita yakin Allah, hakikatnya Allah yang menghilangkan dahaga. Tapi asbab air, betul atau tidak asbab air? Betul.
Sebab air memang bersifat dia hilang dahaga. Minum. Ni layak jadi asbab, dipanggil layak ikhtiari. Ikhtiar dengan asbab ni layak. Tapi kalau kita pergi kat pokok, kita minta, hei pokok, aku nak nasi. Kalau pokok padi lah, ambil padi. Kita pergi kat pokok, minta nasi. Ini tak layak. Jadi memang kita yakin Allah yang beri nasi. Tapi macam mana pokok tu nak beri nasi pada kita, sedangkan itu pokok rambutan? Ini suatu kebodohan dipanggil. Kerana apa? Kerana pokok tu tak layak jadi asbab untuk mengeluarkan nasi. Faham tak? Seperti kita pergi ke Pomen, kedai beki kereta tayar. Kita pergi, kita bagi tahu buat tom yum untuk saya satu. Orang akan kata kita gila lah. Memang kita yakin Allah yang memberi tom yum. Semua kita yakin. Tapi macam mana kita minta tom yum dengan orang yang beki tayar kereta? Itu suatu kebodohan. Jadi kena tengok asbab. Asbab benda tu melindungi, menyembuhkan, menghilangkan dahaga, menghilangkan kesakitan. Asbab tu layak ke tak menjadi asbab sebagai langkah ikhtiari kita. Faham? Semoga difahami lah. Kita ada akal untuk berfikir. Allah beri akal. Dan dipandu dengan ilmu ya. InsyaAllah. Okey, boleh ha? Seterusnya, soalan seterusnya. Tak ada soalan. Okey, tuan-puan. Okey, semua dah pandai, mungkin pernah masuk kelas belaka ni. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penado lain. Penado memang ubat pun penado. Dan dia ada khasiat dia penado. Hilang pening kepala, kebah demam. Sebab dia layak menjadi asbab. Begitu juga Al-Quran. Kalau nak dibandingkan dengan penado, tak boleh banding. Dia kalau banding ubat, betul. Penado ubat untuk fizikal. Al-Quran untuk ubat rohani. Betul. Tapi Al-Quran lebih hebat daripada penado. Kerana Al-Quran bukan sahaja ubat untuk rohani. Dia juga ubat untuk fizikal kita, tuan-tuan. Betul. Bila sumber alami digambur dengan sumber ilahi, dia menjadi perubatan yang terhebat. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi. Al-Quran lebih hebat daripada penado. Faham? Dia tidak sama taraf. Al-Quran dengan penado. Al-Quran lebih hebat. Al-Quran sekarang, Al-Quran mukjizat. Penado bukan mukjizat. Dengan baik-baik ya. Betul. Kalau kita nak buat perbandingan pun, jangan kita merendahkan nilai Al-Quran tersebut. Jangan. Sebab kita orang beriman. Beriman kepada kita. Ada dalam buku iman. Beriman kepada kita. Hati-hati ya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita. Senantiasa mengurniakan taufik hidayah buat kita semua insya-Allah. Baik. Ada soalan lagi? Silakan. Saya minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna khairan minha. Kalau jenis kayu kemuni dan sebagainya, okey. Kayu kemuni dia ada khasiat yang tersendiri. Kita boleh guna untuk ubat, boleh. Kerana atas khasiat kayu tersebut dipanggil teras kemuni. Kenapa teras? Kerana di dalam teras tersebut mengandungi khasiat daripada batang pokok tersebut, ranting pokok tersebut, daun pokok tersebut, buah pokok tersebut. Segala khasiat yang terkumpul dalam pokok tersebut, sama ada daun, ranting, dahan dan sebagainya, buah, terkumpul dalam teras. Kerana itu teras kemunitan itu banyak khasiat. Maka boleh kita guna. Cara guna macam mana? Ambil teras kemunitan, rendam dalam air panas ataupun air suap. Maka kita minum air tersebut. Teras kemuning hitam ini menjadi antibiotik umat Melayu yang terdahulu. Umat Islam, bangsa Melayu yang terdahulu. Boleh. Tapi salah kalau kita ambil kemuning hitam itu dan kita yakin kemuning hitam ini boleh melindungi kita. Kemuning hitam itu tidak ada sifat melindungi.
Allah yang maha melindungi. Adakah jin alergik kepada terah kemuning hitam? Tidak semua jin alergik kepada terah kemuning hitam. Tidak semua. Kerana jin ada yang bersifat kebinatangan. Ada yang berakal, ada yang tidak berakal. Maka bukan semua jin alergik kepada kemuning hitam. Nak jin yang bijak, ifrit dan sebagainya, yang bercakap kepada kita, yang kita rukyah, dia suka je. Itu kalau guna kemuning hitam memang tak degih, tak berkesan sikit pun pada dia. Kerana itu kita hati-hati dalam memegang kemuning hitam itu. Anggap ianya pelindung, boleh memberi rezeki dan sebagainya. Bahaya. Okey, sebab asbab dia tidak menjadi asbab ke arah itu. Tapi kemuning hitam ini menjadi asbab atas usaha ikhtiari untuk ubat demam. Boleh. Ubat kulit. Boleh. Kerana sesuai dengan khasiatnya itu. Kena tengok. Kena tengok. Takkan gini. Tayar kereta. Takkan kita boleh celup air buat makan. Tak boleh. Sebab dia hanya berfungsi untuk tayar. Bergolek dan sebagainya. Tak boleh buat benda lain. Jadi dia sesuai digunakan dengan kesesuaian bahan tersebut. Dia bukan untuk semua. Ini perlu jaga kita punya kepercayaan juga. Okey. Buat tasbih kayu boleh. Tasbih kemuning hitam boleh. Tak ada masalah. Yang itu boleh. Okey. Kita guna sesuai dengan khasiatnya, sesuai dengan manfaatnya, faedahnya, maka tak apa. Jangan kita melampaui sangat. Tu. Seperti mengagungkan kemuning hitam. Tak boleh lah. Okey. Okey, kita baca soalan. Cik Wahyu, Ustaz, saya bila pergi ruqyah akan batuk-batuk dan muntah lendir. Kebiasaannya, kalau muntah lendir berwarna putih dia pekat, itu adalah simptom sama ada saka, pendamping ataupun jin pecinta. 3 ni. Kalau muntah lendir warna putih, dia keluar daripada perut, sama ada saka, pendamping ataupun jin pecinta. Kebiasaan. Teruskan ruqyah secara intensif. Okey, Rina Ila. Ustaz, saya dan kakak saya pernah disihir. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Kami duduk dalam satu rumah yang sama. Bila bergaduh, saya tengok muka kakak saya jadi takut. Seolah-olah macam muka nenek sihir. Saya dengan kakak saya pun dah hampir 3 bulan tak bertegur. Duduk. Tak boleh. Jin, syaitan makin suka bila kita memutuskan silaturahim. Nak kita bila timbul buruk sangka. Sebab apa? Akan terzahir sifat mazmumah dalam diri kita. Dan ini kekuatan jin syaitan. Ini kekuatan mereka syaitan dalam menyesatkan kita. Memutuhkan silaturahim. Silah hubungan. Ar-Rahim kasih sayang. Hubungan kasih sayang sesama manusia bila terputus, maka terputus rahmat Allah kepada kita. Yang main? Maka sambung silaturahim. Sambung. Teguh. Biar kita tak salah, kita minta maaf, kita mengalahlah kepada kakak. Kita hormat yang lebih tua. Sayangi yang lebih muda. Hargai mereka yang berada bersama dengan kita sehingga ke saat ini di dunia. Selamanya hingga ke akhirat sana. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Boleh Yang terkena sihir, kalau boleh hadir hari ni di Masjid Padang Siang, hadir. Saya akan tunjuk cara untuk membatalkan pengaruh sihir. Tuan-tuan kena buat. Saya tunjuk cara je. Tuan-tuan yang kena buat. 10% perawat. 10% lagi bahan. 10% lagi sokongan keluarga. 70%. Langkah ikhtiar itu terletak pada tubuh badan pesakit sendirian berhad. Yang pasti 100% Allah lah. Itu langkah ikhtiar. Peratus ikhtiar. Faham? Ikhtiar. Ke jalan syar'i. Saya baca lagi soalan. Fahim? Ada form satu lagi tak? Dia punya ruangan komen ni, Fahim.
Aziyazai. Nak tanya apa syarat untuk menjadi pengamal perubatan Islam? Dia panggil pengubatan. Perubatan tu ubat-ubatan. Pengubatan, kita berubat. Boleh ke untuk perempuan dan seseorang yang kurang ilmu kalam yang belum khatam Al-Quran? Masya Allah. Tabarakallah. Baik, boleh nak jadi pengamal. Terutama nak menjadi pengamal kepada diri sendiri dan ahli keluarga. Boleh. Syarat dia ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu pemimpin kepada amal. Faham? Berilmu baru beramal, beramal setelah berilmu dan ikhlas dalam beramal. Faham? Itu prinsip kita. Berilmu sebelum beramal, beramal setelah berilmu dan ikhlas dalam beramal kerana Allah, bukan kerana yang lain. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Pertama, ilmu. Ilmu yang macam mana? Yang ada sumber rujukan sahih, yang ada guru yang memandu kita. Bukan ilmu kita baca sendiri, ya. Ambil ada Google dan sebagainya. Ilmu ada rujukan, sumber yang sahih. Yang kedua adalah ada guru yang memandu. Yang ketiga ada kawan-kawan yang kita boleh support kita. Kita belajar bersama dia. Kalau ada kawan-kawan ni, kita sunnah. Ada kawan-kawan dalam pengajian, dia membantu kita. Okey. Itu yang kedua. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, untuk jadi pengamal ni dia kena turun lapangan. Macam kami, saya buat ruqyah tua ni, saya panggil semua perawat-perawat bawah saya untuk turun lapangan. Dalam masa yang sama, saya boleh lihat dia merawat macam mana. Kalau salah, saya akan tegur. Tegur dan perbaiki. Bukan tegur saja. Tegur. Tegur macam mana, ni kena buat macam ni, baiki tegur. Maknanya dia ada pengalaman. Dia turun lapangan ada pengalaman macam mana nak buat. Kalau kes macam ni macam mana. Kalau jadi macam ni nak buat macam mana. Kalau kerasukan macam ni nak buat macam mana. Kalau penyakit ni macam mana. Kita ajar. Ada guru memandu, sumber rujukan macam mana. Ada dan sebagainya. Kajian dibuat macam mana. Ada. Etikanya macam mana. Untuk menjadi pengamal perubatan Islam, etika, dia kena tahu etika sebagai pengamal perubatan Islam. Yang seterusnya, dia kena tahu peraturan yang ditetapkan oleh pihak atasan. Yang ditetapkan oleh pihak KKM, yang ditetapkan oleh pihak JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia, dan dia kena dinilai. Dan sekarang nak jadi pengamal perubatan Islam, dia kena masuk. Dinilai dia. Dinilai. Paling kurang kena ada SKM 3. CJ Kemahiran Malaysia tahap 3. Paling kurang. Di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia dan diiktiraf oleh KKM. Nak daftar dengan KKM kena ada CJ ni. Kemudian diteruskan lagi penilaian dia dinilai. Dengan DKM. Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4. Maka layak untuk menjadi pengamal pengubatan Islam yang berdaftar di bawah KKM. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak belajar? Kami boleh belajar di mana-mana pun. Darussalam, Darussyifa. Mereka persatuan yang besar di Malaysia antaranya. Dan kami, tim Ahsaza, baru diwujudkan. Dan kami, Alhamdulillah, perawat kami dah ada semua SKN 3 dan on the way ada DKM 4. Saya dah ada dua-duanya. Okey? Tuan-tuan dirahmati oleh Allah SWT. Tuan-tuan kalau nak belajar, insya-Allah, kami ada menganjurkan satu kursus pengubatan. Khusus pengubatan Islam, kita fokus pada sihir dan saka. Yang akan diadakan selama 2 bulan. 2 hari face to face, 2 bulan online. 2 hari face to face dengan saya di Masjid Bandar Permaisuri pada 8 dan 9 Oktober ini. Okay? Saya akan tunjuk teknik tersebut dan tuan-tuan praktik tu selama 2 hari. Dan seterusnya kita akan bahas secara teori dengan buku modul yang akan kami beri yang telah dirujuk dalam lebih daripada 10 buah kitab. Dan kita akan tunjuk kitab tersebut masa face to face. Kita Arab tapi kita terjemah ke Melayu. Yang dikarang oleh pelbagai alim ulama dalam bidang ini. Okay, kita akan bahaskan tuan-tuan. Kemudian 2 hari bersama saya ada ijazah amalan dan sebagainya. Tuan-tuan akan dapat 2 CJ. CJ khusus, CJ sanad ijazah. Bacaan, amalan dan sebagainya. 2 CJ. Dan habis 2 bulan akan ada majlis penutup dan kami akan bimbing tuan-puan untuk yang nak jadi pengamal perubatan, untuk ambil penilaian, untuk dinilai
di bawah SKM3 insya-Allah. Okey. Ada yang dah daftar, alhamdulillah. Berapa yuran? RM300 saja. Yuran asas 900. Tuan-puan pergilah kursus mana-mana. Mana ada sampai 2 bulan, face to face 2 hari dan sebagainya. Makan minum ditangguh, CG diberi, buku modul diberi dan sebagainya. Bahan-bahan disediakan nanti face to face. Dengan harga 300 mustahil dapat. Kebanyakannya 900. 900. Dan ada yang buat kursus selama 2 hari RM360. Online je. Online je. Rujukan pun tak ada kadang-kadang. Sumber pun tak tahu ada datang daripada mana. Tapi kami insya-Allah jelas tuan-puan, sumber daripada Al-Quran, hadis, ijma', qiyas dan tajribah ahli ulama. Ada. Kami akan lampirkan. Dan puan-puan boleh tengok kitab tersebut face to face dengan saya. Saya akan bawa semua kitab tersebut. Di mana sumbernya? Ini daripada kitab ni. Syekh mana yang karang kitab ni? Ini kitab ni. Kaedah ni dia ambil daripada tajribah ahli ulama ini. Syekh mana yang karang? Daripada negara mana? Muka surat berapa? Kita tunjukkan semua. InsyaAllah. Tuan-puan, jangan nak label-melabel. Selagi kami ada rujukan yang sahih, sumber yang sahih dan tidak bercanggah dengan syariat, bahkan prinsip kami berdiri di atas jalan syariatnya, maka terimalah hakikat kebenaran ini dan elakkan taksub dengan hanya satu guru. Saya, tim saya selalu pesan, belajar ramai guru. Ramai guru, jangan dengan saya je. Belajar ramai guru. Banyakkan rujukan, ramaikan guru. Luaskan pengalaman, mantapkan kemahiran dan pastikan kita ada pengiktirafan. Kerana apa? Kerana kita manusia yang dhaif, hidup di atas dunia yang fana ini, memerlukan di zaman kita ini siji pengiktirafan. Bukan saja boleh klaim-klaim itu dan ini, tapi pengiktirafan tak ada. Okey, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, kalau agak kurang muda sikit boleh jadi perawat tu. Muda atau tua? Hitam atau putih? Gemuk atau kurus? Tinggi atau rendah bukan persoalannya. Persoalannya kamu nak belajar ataupun tidak. Nak belajar ataupun tidak. Nak ada guru ataupun tidak. Dan nak ada sumber rujukan yang sahih ataupun tidak. Itu persoalannya. Ustaz, tak ada duit. Bayar ansuran. Tak ada masalah saya. Tak ada masalah. Tu pun untuk makan minum kamu je selama 2 hari. Bahan kita sedia apa semua. Buku modul. Bahan-bahan tu kami akan beri. Untuk dipraktik. Yang tuan-puan perlu bawa adalah diri dan buku nota je. Bawa. Tu. Dan niat keazaman. Niat nak belajar. Dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu. Hadir. Kerana kita buat face to face tu, kita tak buat online saja. Sebab apa? Saya nak lihat wajah tuan-puan yang masuk. Supaya tidak ada spy daripada pihak-pihak yang lain. Saya nak tengok wajah semua. Saya nak tengok alamat tu betul atau tidak, alamat rumah dan sebagainya. Dan saya nak pastikan tuan-puan yang masuk belajar ni masuk sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh. Kerana kita nak sebarkan ilmu ini kepada orang yang nak. Orang yang nak belajar dia akan dapat ilmu ni. Betul ilmu daripada Allah SWT, tapi pastikan sumber rujukan yang sahih. Al-Quran pun daripada Allah SWT, tapi siapa yang bawa turun Al-Quran? Jibril AS. Siapa yang mengajar kepada Rasulullah Al-Quran? Jibril AS. Jibril, guru Nabi SAW. Dia bawa kitab Al-Quran. Ada rujukan Al-Quran. Siapa guru yang mengajar? Jibril. Begitulah kita hidup ini. Ramaikan guru, banyakkan kitab rujukan. InsyaAllah. Muda tak jadi masalah. Tengok saya latih. Di tim saya, ramai je orang tua. Ramai je dewasa. Tapi ramai juga orang-orang belia, remaja yang saya latih. Itu. Yang penting, berapa banyak kamu belajar, dan berapa banyak yang kamu amal, dan ikhlas dalam beramal. Sebelum beramal, berilmu. Berilmu sebelum beramal. Beramal setelah berilmu, ikhlas dalam beramal kerana Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 300 murah je. 300 tu murah je. Saya buat murah. Sebab apa? Saya perlu tanggung makan minum anda selama 2 hari. Dari pagi sampai petang. Dan insya-Allah kita akan buat majlis qasidah. Sebab 8 dan 9 ni sempena dalam bulan Maulud. Kita buat majlis qasidah. Saya
Saya akan jemput untuk tim qasidah, untuk berqasidah bersama-sama kita. Dan mungkin program itu hari Sabtu Ahad. Dan mungkin pada malamnya ada pengisian pula. Pengisian special. Kita akan beri tentatifnya nanti dalam grup khusus. InsyaAllah. Saya akan penuhkan 2 hari itu dengan masa bersama tuan-tuan. Saya tak ke mana. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Terima kasih yang bertanya. Okey, ada soalan lagi. Cik Rahayu. Dulu ada mimpi dikejar ular besar. Saya lari sekuat hati. Tapi dikejar dan dipatuk di lutut. Masya Allah. Sakit tak? Kalau bangun tidur tu sakit tak lutut? Bila bangun tidur ada kesan besar di lutut. Masya Allah. Dia mimpi dipatuk. Tapi bila bangun tidur kesannya ada. Itu bukan saja mimpi biasa. Itu mimpi gangguan syaitan. Dipatuk dalam mimpi memang nampak jelas. Mimpi harimau besar mencium saya, menyorok, tak diapakan pun. Semua mimpi lama, saya sakit saraf kebah. Itu tuan pada rahmati Allah Cik Rahayu. Minta maaf saya sebut ini antara simptom. Saya tak claim tu. Saya sebut ini antara simptom termasuk dalam bab gangguan jin. Termasuk dalam bab gangguan jin. Dia tidak termasuk dalam bab sihir lagi. Termasuk dalam bab gangguan jin. Dok apa saya sakit ustaz? Kerana tidak semesti semua saka itu menjaga kita. Tak semua. Kebanyakan saka menyakitkan kita bila kita tidak menerimanya. Sebab tu kalau pergi pada bomoh suruh menerimanya. Mulalah beribadah atas kain kuning, tidur atas kain kuning. Nak mandi pun kain kuning. Kadang keluar dalam dia suruh pakai kuning. Betul, ini betul ada. Ini saya jawab betul. Sebab apa? Untuk penerimaan jin tersebut datang. Ada yang buat atas kain sejadah pun kena kuning belaka dalam bilik dia semayang. Sebab apa? Ada yang kata supaya roh-roh senang nak masuk. Roh-roh yang telah mati tu. Macam mana kita? Sedangkan disebut dalam kitab karangan Ahli Sunnah wal Jamaah, Syekh alim ulama seperti Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Seperti lagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebut dalam kitab Sirus Sadiqin jilid yang keempat, bab hakikat kematian. Kalau tak percaya boleh buka. Jilid keempat, bab hakikat kematian. Yang mana ruh ini? Bila manusia itu mati, sama ada manusia itu munafik, Islam, orang mukmin, orang kafir. Ruh-ruh mereka akan ditempatkan di tempat yang Allah sudah tempatkan mereka. Ruh para anbiya di mana diletak? Ruh orang-orang soleh di mana? Ruh-ruh orang yang beriman, bertakwa, orang mukmin di mana? Ruh orang Islam di mana? Orang munafik di mana? Orang kafir di mana? Sudah ada. Dia tidak akan ada pencampuran lagi dengan kehidupan manusia. Ini yang datang tadi dalam ibadah kita bukannya ruh, bukannya malaikat, akan tetapi bangsa jin syaitan yang menipu daya kita. Maka tersesatlah kita dengan tipu daya tersebut. Maka mengambillah oleh kita akan ilmu-ilmu yang kita dah sangka-sangka, dah fikir, kemudian datang bisikan, ambil dalam mimpi, yang mana sumbernya tidak sahih dan bahkan lama-kelamaan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak elakkan. Lepas tu mulalah jadi isim. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Seronok kalau kita tolong orang. Ya, seronok. Saya suka bila kita tolong orang lepaskan yang sakit sembuh dengan izin Allah SWT. Dan Allah menjadikan kesembuhan mereka tu asbab daripada bacaan kita. Allah, kita tengok dia suka, keluarga dia pun suka. Ada yang menangis, ada yang bersujud. Ya Allah, kita tengok, ya Allah, rasa nak menangis kadang tu. Rasa hibur, rasa ya Allah bersyukur tu lain macam. Bila kita tengok mereka syukur pada Allah. Tu bila sembuh, hilang sakit, yang tak boleh jalan depan mata saya. Lepas tu tengok, ayah dia suka bila anaknya yang tak boleh bercakap. Yang senyap, menangis, pucat muka, lepas dirawat, dimandi dan sebagainya, jadi ceria muka. Yang tak boleh makan, jadi nak makan. Ayah yang begitu something debel, kita tengok debel dalam kapal tu. Debel ni orang kaki ke orang tu itu. Jadi anaknya terkena gangguan, tak nak makan dan sebagainya. Okey.
Bila kita rawak ke apa, jadi nak makan. Lepas kita rawak jadi. Ayah tu yang kita tengok macam Samsi, menitik air mata. Sayang kepada anak dia. Masya Allah. Perasaan kita ketika itu, Ya Rabbi. Ya Allah, hebatnya mukjizat Al-Quran. Aku hanya pembaca, aku jadi asbab. Ayah dia pegang tangan kita. Dia lebih teruk pada kita, dia nak cium tangan kita. Kita mengelak lah. Itu terima kasih Ustaz. Saya tak dapat nak beri banyak duit pada Ustaz. Saya tak pernah minta duit dalam perubatan dan sebagainya. Kita suka. Ini saja Ustaz makanan yang kami mampu sedia. Masya Allah. Tabarakallah. Kita minum je air apa pun dia sedia. Jangan longkang sudahlah. Paling kurang apa? Air masak pun tak apa. Kita sedia. Kita ada. Yang penting kita gembira bila lihat wajah kegembiraan mereka. Itu. Kemudian kita sebut, kita akan tazkiyah lagi, iaitu tausiah lagi. Ya Allah, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah. Al-Quran itu yang berkat, bukan saya yang berkat. Saya hanya membacakan sahaja. Perawat 10% sahaja. Diri kamu ni yang nak sembuh, yang merawat dengan Al-Quran, kaedah syar'i. Kamu yakin dengan kekuasaan Allah, kamu bersabar selama ini, mungkin kamu yang berkat, mungkin doa kamu termakbul. Allahu Rabbi. Pada rahmati Allah SWT. Nampaknya cahaya mentari bersinar di pagi hari ini dan semakin naik. Jadi kami perlu bersiap sedia. Tuan-tuan, kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Okey. Itu saja untuk pagi ni. Minta maaf saya tak sempat nak jawab semua sekali. Terima kasih yang infak star tu 524 star. Dapatlah sama Syria untuk center kami. Terima kasih banyak. Tuan pada rahmatillah Allah, jumpa di Masjid Padang Siam Tanah Merah Kelantan pada pukul 9 pagi ini sehingga pukul 1 tengah hari. Kalau boleh datang pukul 9 lah. Kalau datang pukul 1 tengah hari, habis dah program. Masa rawatan dalam program saja. Oleh kerana itu, tuan-tuan, kami nak bersiap sedia untuk makan pagi dan terus ke Masjid Padang Siam. InsyaAllah kita orang Melayu. Cuma nama Masjid Padang Siam. Okey, jumpa lagi pada lain masa insyaAllah. Terima kasih yang sudi hadir. Terima kasih yang sudi share. Jazakumullah khairan jazak. Semoga dengan share kita ini, kami yang mendapat manfaat dan kita pun digandakan pahala. Kerana dalam live ini, saya bukan berjoget dan seperti akak-akak dalam TikTok. Saya bukan buat tari yang gelek. Tidak. Saya bukan pecah pakaian, menampakkan aurat dan sebagainya. Langsung tidak. Saya bukan kentut dalam live pun tidak. Saya hanya menyampaikan perkongsian ilmu. Jadi ia bermanfaat dan anda boleh share. Tak ada masalah. Moga digandakan pahala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.